Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sidang pendengar dan penonton YouTube atau Facebook kita yang dibawakan khas oleh PQDM Pertubuhan Quran Daily Malaysia dan juga disiarkan pada siaran-siaran media yang bersama dengan kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bertemu dan berbincang tentang kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kepada cabang iman yang ke-45. Iaitulah berkaitan dengan ikhlas dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan riya. Sesungguhnya perkara ini termasuk daripada cabang iman yang paling utama. Kerana ikhlas dalam beramal merupakan syarat yang paling utama untuk amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahawa untuk seorang hamba diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala memerlukan dua syarat utama. Syarat yang pertama ialah ikhlas kerana Allah. Dan syarat yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang mudah ialah tepat dengan skema pemerkahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda adalah utusan Allah yang datang menyampaikan kepada umat apakah itu syariat yang telah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam beramal kita mesti menjaga dua perkara. Perkara pertama ialah ikhlas kerana Allah. Perkara yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbincangan kita pada pagi ini ialah tentang ikhlas dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan musuh ikhlas, iaitu penyakit riya. Insya-Allah dalam pertemuan dan perbahasan kali ini kita akan bentangkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tentang ikhlas dan bahaya riya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sidang pendengar dan penonton sekalian, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan kepada hamba-hambanya bahawa apa yang Allah perintahkan tidak lain dan tidak bukan hanyalah memurnikan segala ibadah ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, itu surah yang ke-98 ayat yang kelima. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, belagi teguh di atas tauhid. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan bahawa apa yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya tidak lain
melainkan untuk mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah. Berarti jangan diniatkan untuk sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti ikhlas? Ikhlas dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai sesuatu inti, khulasah. Khulasah ni pati ataupun inti sesuatu perkara. Jadi dalam beribadah kepada Allah, inti dan pati ibadat itu terletak pada hati seorang hamba. Kerana maksud dari ibadah adalah mengabdikan diri dan menundukkan diri. Jadi inti daripada semua ibadat itu adalah menundukkan diri dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya dan tidak dikongsikan tujuan ibadah itu dengan sesuatu pun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas bermaksud apabila seorang itu melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak lakukan perkara itu melainkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lawannya boleh jadi riak, kerana menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ada tujuan lain daripada ikhlas tadi. Boleh jadi tujuannya nak mendapat habuan dunia, nak dapat pangkat, darjat, kedudukan dan seumpama dengannya. Maka ikhlas bererti seorang itu memurnikan niatnya dari perkara-perkara yang mengotorinya, dan niat itu dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara ringkas kita boleh nyatakan tentang pengertian ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ikhlas ini adalah di hati, bukanlah di mulut. Kerana Nabi SAW pernah menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu berdasarkan niat, dan seorang itu mendapat pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. So niat itu adalah perkara yang ada di dalam hati, bukan sesuatu yang dilafazkan di mulut. Kalau seorang tu berkata, ambillah saya ikhlaskan, tapi dalam hatinya boleh jadi ada niat selain daripada Allah, maka hati itulah yang akan dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu ikhlas ni bersangkut rapat, berkait rapat dengan tauhid, iaitu mengesakan Allah pada sudut ubudiyah, ibadah. Kita tahu mengesakan Allah ada 3 perkara, 3 aspek, 3 sudut. Pertama, mengesakan Allah pada ketuhanannya. Yang kedua, mengesakan Allah pada pengabdian terhadapnya. Dan yang ketiga, mengesakan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, mereka tidak akan mengongsikan ibadah mereka dengan sesuatu pun selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kita katakan, antara ikhlas dalam beramal dengan tauhid, mengesakan Allah pada akidah, maka dia saling berkait rapat. Seorang tidak akan sempurna dan murni niat ikhlasnya sehinggalah dia benar-benar teguh akidahnya. Dan dia memahami bahawa tidak ada yang berhak mendapatkan ketundukan, kepatuhan, perhambaan dari dirinya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga sedar bahawa tidak ada yang boleh memberikan balasan yang baik kepada amalannya, dan tidak ada yang boleh menghindarkan dia dari azab yang buruk di akhirat sana melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seandainya dikongsikan dengan selain dari Allah, maka amalan tersebut akan ditolak dan tidak dinilai oleh Allah
Subhanahu wa taala. Sebab itu keikhlasan hubung kait dia dengan tauhid sangat rapat. Okey, perbaikilah akidah kita dalam soal tauhid dan perbaikilah niat kita dalam soal ikhlas, kerana ini adalah syarat yang paling utama untuk amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat yang ke-20. Surah yang ke-42 ayat yang ke-20. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah." Sesiapa yang menghendaki faedah di akhirat. Harthal akhirah makna hasil akhirat, tuaian akhirat. Dia beramal mengharapkan hasil tuaian di hari akhirat. Maka Allah Ta'ala kata, nazid lahu fi harthih. Kami tambahkan pada hasilnya. Dia buat hari ini 1, Allah gandakan jadi 10. Sehingga 700 kali ganda. Sehingga gandaan-gandaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana niatnya, keinginannya dengan amalan yang dia lakukan adalah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa man kana yurithu harth wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki hasil dari dunia ini, Allah Ta'ala tetap juga memberikan kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak ada baginya sesuatu bahagian pun di akhirat nanti. Jadi Allah Ta'ala jelas menyatakan dalam ayat yang kedua yang kita bacakan, sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-3 ayat yang ke-20, maka jelas kepada kita bahawa siapa-siapa yang beramal untuk akhirat, insya-Allah digandakan kebaikan bagi dia. Dan siapa-siapa yang beramal untuk dunia, maka dia dapat habuan yang dia nak di dunia, tapi di akhirat sana tidak ada sesuatu pun bahagian yang boleh dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kepentingan ikhlas dalam beramal. Sesiapa yang beramal kerana Allah, dia akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda di akhirat nanti. Dan sesiapa yang beramal untuk dunia, dia hanya mendapat kenikmatan dunia yang sedikit, yang tidak ada tandingannya dengan kebaikan akhirat. Tapi dia dapatlah. Sampai hari akhirat tidak ada sedikit pun bahagiannya untuk dia tuai di akhirat nanti. Ini bahaya orang yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, jagalah hati kita. Dalam beramal, jagalah hati kita. Jangan dibiarkan amalan kita itu ada sesuatu yang merosakkannya dalam soal niat kita. Kadang-kadang orang buat amalan tu dah elok dah, cara dia beramal, sifat dia beramal, tapi yang merosakkan amalan dia adalah niat. Yang ni paling kita takut. Yang ni paling kita takut. Bukankah kita pernah dengar cerita dan hadis 3 orang yang pertama akan dihisap dan diadili di hari akhirat kelak. Itulah orang pertama yang mati syahid. Orang yang kedua yang belajar ilmu dan mengajarkannya, belajar Quran dan mengajarkannya. Dan orang yang 3, hartawan yang dermawan. Ketiga-tiga mereka dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya yang pertama, orang mati syahid, kamu dapat nikmat, kamu buat apa? Dia kata, aku berjuang pada jalanmu ya Allah. Allah kata, kamu dusta. Kamu dah berjuang supaya dikatakan wira, hero, pahlawan.
engkau berani jari, maka telah pun dikatakan begitu, pada hari ini tidak ada lagi bahagian untukmu, lalu dicampakkan dia ke dalam neraka. Datang pula yang kedua, seorang lelaki yang belajar ilmu dan mengajarkannya, belajar Quran dan mengajarkannya. Lalu ditanya, kamu buat apa dengan nikmat yang Allah bagi? Dia kata, aku belajar kerana-Mu ya Allah. Aku belajar Quran kerana-Mu ya Allah. Aku mengajarkan kerana-Mu ya Allah. Lalu dikatakan, kamu dusta. Sebaliknya kamu belajar supaya dikatakan alim. Kamu mengaji supaya dikatakan qari. Lalu setelah telah pun disebut dan dipuji kamu di dunia, maka hari ini tidak ada apa-apa bagi kamu. Dicampakkan juga dia ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah, kita berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut. Orang yang ketiga adalah golongan hartawan yang dermawan. Bila ditanya tentang apa yang dilakukan dengan nikmat yang Allah bagi kepada dia di dunia, dia kata, aku sedekahkan pada jalan Allah. Lalu Allah Ta'ala menjawab, engkau tipu. Sebaliknya engkau memberi supaya dikatakan engkau ni pemurah, baik hati, jawad, orang yang pemurah lah. Okey? Lalu sudah pun dikatakan di dunia, pada hari ini tidak ada bahagian bagi kamu. Sehingga akhirnya dicampakkan dia ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Inilah yang kita paling takut. Bukan takut di mulut saja, tapi kena takut di dalam hati. Kena takut di dalam hati, amalan kita ni jangan sampai dia rosak disebabkan amalan hati yang kita tak perasan. Jangan sampai rosak kerana amalan hati yang kita tak perasan. Kita sangka amalan kita elok. Berapa ramai orang sangka amalan dia elok, tapi dia masalah dia hati dia. Sebab tu saya tegaskan sebelum daripada ni dalam satu kuliah, bahawa amalan ibadat kita betul, dia tidak boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Dia prasyarat untuk masuk syurga. Mana seorang yang nak masuk syurga kena beriman, kena beramal. Tapi dia bukan syarat utama. Syarat utama nak masuk syurga rahmat Allah. Ni dipanggil prasyarat. Prasyarat ni syarat sebelum syarat. Macam kita nak masuk universiti, kita sediakan semua bahan-bahan. Applicationnya, surat permohonan, sijil, apa lagi kita, mungkin sokongan daripada seseorang. Okay? So kita dah lengkapkan borang permohonan kita. Setelah tu baru kita apply. Bila apply, pihak pengurusan akan menilai fail kita. Dia pun tengok. Bukan semua orang yang ada hantar borang, cukup syarat borang, maka dia boleh terima masuk universiti. Tidak. Itu prasyarat baru. Siapa yang boleh masuk universiti, dia akan pilih. Boleh jadi dia pilih berdasarkan kesungguhan budak tu bila interview dan sebagainya. Boleh jadi dia tengok kepada aktiviti-aktiviti dia yang lain, ada sokongan lain, co-curriculum dan seumpama dengannya. Maka akhirnya, bukan semua yang hantar borang terpilih. Ada setengah-setengahnya dipilih, disaring, kemudian the cream of cream baru saja dia terpilih. Begitulah juga orang nak masuk syurga. Seorang tu datang dengan amalan dia macam ni. Tapi Allah Ta'ala, dia akan menilai balik semua bentuk amalan ni. Dia tengok amalan ni, rupa-rupanya amalan ni tidak ikhlas. Lalu dibuangkan amalan tersebut. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tengok pula amalan ni kecil je, tapi ikhlas dia Masya Allah. Lalu diberikan pahala kepadanya berlipat kali ganda. Sebab itu jangan diremehkan masalah ikhlas yang ada di dalam hati. Dan kita kena senantiasa berusaha tanpa jemu, tanpa putus asa untuk memperelokkan niat yang ada di dalam hati kita. Malah kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Okey, banyak latihan-latihan yang kita boleh bincang kalau nak sebut macam mana latihan nak mengikhlaskan diri kepada Allah. Okey, antaranya kita sebut bahawa seorang itu mesti sama ataupun senantiasa perbaiki dirinya waktu dia bersendirian. Sebab kalau dia waktu ramai-ramai dia nampak orang tu tengok, orang ni tengok, tapi waktu bersendirian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Orang ni dia berlatih dengan ikhlas. Pasal tak ada orang tengok dia je. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Baik. Kita teruskan lagi kepada ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga ini, surah Hud, surah yang ke-11,
ayat 15 hingga 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون." Maksudnya, sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi usaha mereka di dunia. Mana Allah bagi? Dia nak dunia, Allah bagi dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan tidak dikurangkan habuan dunia mereka dengan sebab balasan amalan mereka. Lalu Allah nak bagi. Tapi bila Allah bagi urusan dia di dunia, apa jadi dengan akhirat dia? Dia nak dunia, apa jadi dengan akhirat dia? Allah Ta'ala kata, "Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." Mereka itu pada hari akhirat nanti tidak ada bahagian bagi mereka melainkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan binasalah apa yang mereka lakukan dulu, dan gugurlah, batallah, wa batilun, batallah apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Jadi lawan kepada ikhlas ini ialah riya. Lawan kepada ikhlas ni sesuatu selain dari Allah. Syirik. Syirik ni termasuklah riya tu, dia panggil syirik kecil. Kalau buat sesuatu selain daripada Allah, sembah dia tu, jadi syirik besar. Syirik ni lawan kepada ikhlas. Okey? Sebagaimana syirik juga lawan kepada tauhid. Jadi apabila orang ni buat sesuatu amalan, dia syirikkan Allah dalam niatnya. Dia syirikkan Allah dalam niat dia. Patut niat kerana Allah, dia niat kepada selain Allah. Ya, syirikkan Allah pada niatnya. Apa yang berlaku? Amalan-amalan yang dia lakukan akan binasa dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita katakan sangat-sangat penting keikhlasan dalam beribadah ini. Dan ayat yang keempat serta terakhir yang ada pada kita pada hari ini, iaitulah surah terakhir ataupun ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi yang kita sering baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah Kahfi, surah yang ke-18 ayat 110, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka sesiapa yang berharap akan bertemu Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang salih, dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Ini Allah Ta'ala sebut tentang bahayanya orang yang mensyirikkan Allah dalam ibadah. Okay? Dan Allah Ta'ala kata, siapa yang bercita-cita bertemu dengan Tuhannya, dia ada harapan bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat, maka jaga dua perkara. Pertama, falyamal amalan salihah, perhatikan amalan yang dia lakukan itu, biarlah amalan itu benar-benar termasuk dalam kategori amal salih. Itu pertama. Yang kedua, dia perhatikan niat dia supaya bila dia buat tu dalam harapan nak kembali ke alam akhirat, hati dia selamat daripada perkara-perkara yang merosakkan niat dia, sehingga terbatallah amalan dia. Bahaya. Kalau kita ni berharap nak bertemu dengan Allah, kena senantiasa ingatkan diri kita, ya Allah, kalau mati nanti nak jumpa dengan Allah, nak bawa amalan macam mana tak tahu. So kita pun perbaikilah amalan kita. Dalam nak baiki tu kadang-kadang datang ancaman, ujian, tipu daya, godaan, macam-macam tuan-tuan.
Allahu Akbar. Nak jaga ikhlas ni bukan semudah di mulut. Ikhlas ni bukan sekadar di mulut, dia di hati. Sebab tu saya katakan tadi, hubung kait dia dengan tauhid sangat kuat, sangat rapat. Siapa yang betul-betul nak ikhlas kerana Allah, dia kena betul-betul faham tentang tauhid. Sebab macam mana dia nak murnikan amalan dia kerana Allah, sedang dia tidak memurnikan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ada orang dia sangka dia ikhlas, tapi dalam hati lubuk hati dia, Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Sebab tu dalam beramal ni jangan bermuka-muka dengan Allah. Dalam beramal jangan bermuka-muka dengan Allah. Kita nak gimana? Nah, kita nak tipu siapa kalau kita bermuka-muka, tunjuk, elok? Hati kita Allah Ta'ala tahu. Cuma kalau kita tak mampu nak kontrol hati ni, kadang-kadang sifat dia liar. Liar, tuan-tuan. Liar, sifat dia berbolak-balik. Allahu Akbar. Hari ni kita jaga, esok terlepas. Lusa ikhlas, minggu depan baru dia mari pula berubah. Niat dia lain pula. Payah. Bukan semudah yang kita kata, ambillah saya ikhlas. Senyuman dia, saya ikhlas, ambil. Bukan semudah di mulut. Bukan semudah kita kata, lillahi ta'ala usalli fardadh zuhri. Lillahi ta'ala, tu nak sebutnya kita ikhlas. Tidak semudah itu. Malah kalau sebut lillahi ta'ala, semua orang dengar belaka tu pun, dah ada sesuatu yang datang dalam hati dia. Kamu nak tunjuk ke orang kamu ikhlas ke? Sebut depan orang, aku buat ni kerana Allah. Sedang para salafus salih dulu menyembunyikan amal ibadah yang mereka lakukan kerana Allah. Tak boleh, tak nak orang lain tengok, tak nak orang lain puji. Nanti kita akan sebut perkataan salaf dalam perkara ini. Tapi nak sebutnya di awal ni, payah ikhlas ni dapat. Ilmu ikhlas ni dapat ni payah. Bukan mudah. Mudah di mulut, payah di hati. Mudah di mulut, payah di hati. Saya ikhlas, kata seorang tu. Saya ikhlas, saya buat ni hanya kerana Allah. Ya, mulut kata macam tu. Dalam hati, di lubuk hati tu, kadang-kadang kita tak tahu. Boleh jadi sebab kita buat nak menyenangkan hati orang keliling kita, nak menyenangkan hati bos kita, kawan kita, orang yang kita sayang dan seumpama dengannya lah. Kadang-kadang sebab nak pangkat, kedudukan dan seumpama dengannya. Lubuk hati tu kadang-kadang kita tak sedar pun. La ilaha illallah. Hak paling bahaya, dia tak sedar, dia tak ikhlas. Dia sangka dia ikhlas betul dah. Tapi bila Allah Ta'ala cek macam cerita 3 orang tadi, cek dalam hati dia, rupanya di lubuk hati itu ada maksud selain dari Allah. Maka rugilah orang yang berkeadaan begitu. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Jagalah. Jaga sungguh. Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pergi pula kepada hadis Nabi berkaitan dengan perkara ini. Adapun dalam hadis, Nabi SAW tegaskan benda yang sama. Ikhlas ni penting. Niat yang selain daripada Allah ni boleh membinasakan amalan dan mengongsikan Allah dengan sesuatu pada penyembahan, pada ibadat, adalah sesuatu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW bahawa Allah Taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirk." Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, akulah Tuhan yang paling tidak berhajat kepada rakan kongsi. Ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Aku yang paling tidak berkehendak, paling tidak memerlukan sekutu. Sekutu. Syirik ni sekutu, rakan bersekutu. Sebab Allah Ta'ala kata dia buat langit, bumi, dia seorang je. Seorang satu Allah Ta'ala je buat semua ni. Kenapa tiba-tiba waktu nak beribadat kena ada selain daripada Allah? Maka Allah Ta'ala kata, aku yang paling tidak berhajat kepada rakan kongsi.
aku yang paling tidak berhajat kepada sekutu, kata Allah Azza wa Jalla. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak. Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang melakukan amalan sambil menyekutukan aku bersama yang lain, maka aku berlepas diri daripadanya. Aku berlepas daripadanya dan amalannya yang dia buat pada sekutu tersebut. Maknanya Allah berlepas diri dengan tuan yang buat kerja yang riak, dan Allah juga berlepas diri pada amalan yang disertai dengan riak. Dua-dua Allah Ta'ala berlepas. Daripada amalan Allah Ta'ala tak terima, orang yang buat itu pun Allah Ta'ala tak terima. Allah berlepas diri dari amalan dan pembuatnya. Ni bahaya ni kalau seorang itu mensyirikkan Allah dalam masalah niat dia. Amalan pun saja, tuan dia pun binasa. Pasal Allah Ta'ala tidak berhajat kepada rakan sekutu. Dalam hadis yang lain, dalam Sahihain, Nabi SAW kata, dalam hujung hadis tadi, faman amila amalan asyraka fihi ma'i, siapa yang buat amal tiba-tiba dia syirikkan aku dengan sesuatu pada perkara itu, taraktuhu wa syirkah, dalam bahasa lain, aku wa huwa lilladzi asyrak, aku tinggalkan dia dan dia amalan itu diberi kepada yang dia syirikkan dengan sesuatu tu. Mana sampai hari akhirat meminta dengan dia lah pahalanya. Tapi nak minta macam mana? Yang orang tu pun makhluk juga, tidak memiliki manfaat dan juga mudarat. Yang betul-betul memiliki manfaat dan mudarat ni hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis sangat tegas juga larangannya untuk tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kenapa? Sebab siapa yang beramal dengan syirik, Allah tinggalkan dia dan amalannya. Itu hadis yang kedua. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Jundab radhiyallahu anhu dalam Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man samma'a samma'allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang suka mendengarkan amalan kepada orang lain, maka Allah akan menghebohkan amalannya itu pada hari kiamat. Dan siapa yang menunjukkan riak dalam amalan, nescaya Allah akan pertontonkan dia pada hari kiamat. Jadi sajalah, kalau betul-betul nak jaga ikhlas, jangan suka-suka orang panggil sum'ah. Kita suka orang puji. Riak, kita suka orang tengok. Ni semua ni lawan kepada penyakit ikhlas. Adapun penyakit ikhlas, dia tidak terkesan. Orang tengok ke, orang dengar ke, atau dia dengar ke, sama saja bagi dia. Kerana yang dia harapkan betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa pula muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syair dan ungkapan kata-kata hikmah dalam bab ini. Agak panjang tapi mudah-mudahan kita baca. Hari ini satu poin ni cukup dah sebab dia bab yang besar. Al-Imamul Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya, Abu Hamzah ditanya tentang ikhlas. Lalu baginda atau beliau menjawab. Orang tanya Al-Baihaqi ataupun Abu Hamzah ditanya tentang ikhlas. Orang tanya dia, apa dia ikhlas? Lalu dia jawab, ma la yuhibbu an yuhmadahu alaihi illallah. Apa yang dia tidak suka amalannya dipuji melainkan Allah. Diterjemah sini, tidak suka amalannya dipuji oleh sesiapa pun selain dari Allah. So amalan yang ikhlas ni macam mana? Bila dia buat tu, dia tak berharap pun ada orang puji dia. Tapi dia harap satu je kalau pun nak puji dia, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, dia tak kisahlah orang tengok kau, orang tak tengok, orang puji kau, orang tak puji, yang penting Allah puji. Yang tu dia nak, yang ni nama dia ikhlas. Kalau buat tu dalam masa yang sama, hati tu ada rasa nak suara puji, tapi kadang-kadang kita payah nak elok. Orang zaman kita ni
Moga duk media sosial nampak begitu, nampak begini, orang tu puji, orang ni puji. Siapa kadang-kadang fikir juga kadang-kadang, dah orang puji tak payah buat amal lah macam tu, lagi bagus. Tapi tuan-tuan, kalau tak buat amal bukan lagi bagus, lagi teruk. Lagi teruk dari sudut mana? Kurang-kurang yang buat amal tu ada juga kebarangkalian kalau dia ikhlas ataupun tidak. Kalau tak buat amal, mana ikhlas tu nak datang? Nah, kalau meninggalkan maksiat tak apa. Ni meninggalkan ibadat lalu dia mengharapkan pahala, tak boleh. So apa yang kita nak ialah bila kita beramal, kita jangan fikir siapa orang lain nak puji. Kita fikir Allah puji kita. Kita nak biar Allah yang puji kita. So siapa yang ikhlas dalam hati dia, apa pun manusia kata dia tak kisah, yang penting apa yang Allah kata. Diriwayatkan yang kedua, diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, la ya'rifur riya illa al-mukhlis, walan nifaqa illa mu'min, walal jahla illa alimun, walal ma'siyata illa muti'un. Maksudnya, tidak ada seorang yang tahu sifat riya melainkan orang yang ikhlas. Tidak ada yang tahu sifat nifaq melainkan orang mukmin, dan tidak ada yang jahil melainkan orang yang alim. Dan tidak ada yang mengetahui kejahilan melainkan orang yang alim, dan tidak ada ahli walal ma'siyata illa muti'un, dan tiada maksiat melainkan tidak mengenali maksiat melainkan orang yang taat. Jadi nak ikhlas ni bukan mudah. Kalau setakat beramal boleh lagi. Okey, tidak ada yang tahu sifat riya melainkan orang tu ikhlas. Dia buat kerana Allah, tiba-tiba ada orang nak tumpang. Dia ataupun ada niat datang nak tumpang selain daripada Allah. Dia pun tak nak. Sebab dia nak niat dia murni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So orang macam ni, dia ikhlas barulah dia tahu. Orang tidak ada mengenali ilmu ikhlas melainkan tidak ada yang mengetahui tentang riya melainkan orang yang ikhlas. Dia faham dah apa itu ikhlas, lalu dia akan faham apa itu riya. Tidak ada yang mengetahui tentang nifaq melainkan orang yang beriman. Sebab dia tahu dulu dia macam mana, lah ni dia macam mana. Walal jahla illa alim, dan tidak tahu perkara jahil melainkan orang alim. Ni pagi tahu. Orang kita ni berasa alim belaka, dia tak kenal lagi orang alim tu setara mana. Sebab dia tak pernah sampai ke darjah orang alim. Sebaliknya setiap alim dia kenal orang jahil, kerana dulu dia pernah sampai dan berada pada kejahilan. Sebab itu kena tengok perkara ni betul-betul. Tengok perkara ni betul-betul. Nak kata riya macam mana, tidak akan tahu melainkan orang tu dulu ikhlas. Kalau dia main tak jaga hati daripada awal, basic dia tak jaga, maka kita tak tahulah nak kata macam mana. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Ar-Rabi' bin Khuthaim, dia berkata, kullu ma yabtaghi bihi wajha Allah, kullu ma la yabtaghi bihi wajha Allah yadmahal. Setiap sesuatu yang tidak mengharapkan redha Allah akan binasa. Akan binasa. Ini keburukan riya ataupun syirik dalam niat lah. Diriwayatkan dari Al-Junaid, kata dia, "Lau anna 'abdan ata biftiqari Adam wa zuhdi Isa wa juhdi Ayyub wa ta'ati Yahya wa istiqamati Idris wa wuddi al-Khalil wa khuluqil Habib wa kana fi qalbihi dharratun li ghairillah falaysa lillahi fihi hajah." Allahu akbar. Dahsyat ni ayat ni. Maksud dia apa ni? Lau anna 'abdan, jika seorang hamba dia datang bertemu dengan Allah, biftiqari Adam, dengan sifat berharap dan sifat memerlukan kepada rahmat Allah dalam hati seperti mana Adam alaihissalam. Kalau seorang tu dia datang bertemu dengan Allah dengan sifat mengharap seperti mana mengharapnya Adam alaihissalam. Adam ni terkenal dalam ayat Quran soal taubat dia yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam duk merayu kepada Allah, akhirnya Allah Taala kabulkan doa dia. Allah Taala terima taubat dia. Tapi dalam hadis ni, hati Adam waktu berharap tu macam mana? Kalaulah ada seorang yang hati dia dengan pengharapan kepada Allah sama seperti pengharapan yang ada dalam Nabi Adam. Wa zuhdi Isa, pada diri dia ada kezuhudan Nabi Isa. Wajuhdi Ayyub, pada diri dia ada kesusahan perjuangannya Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ta'ati Yahya, pada dia juga ada ketaatan setanding Nabi Yahya. Wa istiqamati Idris, dan ada istiqamah seperti mana yang ada pada Nabi Idris. Wa wuddil Khalil, kasih sayang Ibrahim. Wa khuluqil Habib, dan akhlak Nabi. Kesemua ni cukup package. Tiba-tiba dalam hati dia ada perkara selain dari Allah. Kata Nabi SAW, falaisa lillahi fihi hajah. Allah tidak berhajat sedikit pun daripada apa yang dia bawa. Allahu Akbar. Pasal apa? Dalam hati dia ada sedikit rasa cenderung kepada selain dari Allah Azza wa Jalla. Padahal Allahu Akbar, itulah masalah hati ni. Kalau tahap ada dalam hati tu tahap Nabi-Nabi. Allah, iftiqar, berharap, tahap Nabi Adam. Zuhud, tahap Nabi Isa. Susah, tahap Nabi Ayub. Taat, tahap Nabi Yahya. Istiqamah, tahap Nabi Idris. Sayang, tahap Nabi Ibrahim. Ikhlak, setahap setinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tara tu pun kalau dalam hati dia ada sesuatu selain dari Allah, maka Allah tidak berhajat kepada amalan dia. Bahaya tak tuan-tuan? Bahaya. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga hati kita semua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Diriwayatkan pula dari Zubair bin Al-Harith Al-Yami, yasurruni an yakuna li fi kulli shay'in niyyatun hatta fil akli wasyurbi wan naum. Dia kata, aku ni suka kalau setiap urusanku disertai niat, walaupun ketika makan, ketika minum dan juga ketika tidur. Oh, dia kata, aku dah tahu bab niat ni, aku kalau boleh, Allahu Akbar, biar dia tulis juga pahala sewaktu aku makan, minum, tidur. Pasal apa? Sebab dengan niat yang ikhlas itu, dia dapat pahala. Jadi dia kata ada orang berazam supaya setiap hari dia ni sebenarnya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pahala tu, dia nak pahala tu, dia kena niat waktu semua bergerak-gerak kerja yang Allah Taala perintah. Waktu nak makan, waktu nak minum, waktu nak tidur, waktu semua-semualah. Dia kata, aku suka kalau sebenarnya aku ada pahala disertai setiap urusan aku disertai niat. Walaupun ketika makan niat sebab apa? Minum niat sebab apa? Tidur niat sebab apa? Kalau dia betul niat ikhlas kerana Allah, maka semua perkara tu dia mendapat pahala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara seterusnya dari Sufyan Ats-Tsauri, dia kata apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lalu kata dia, ma uridu bihi wajhu. Okey. Kullu syai'in halikun illa wajah, itulah ma uridu bihi wa wajhuhu. Di terjemahan itu sesuatu yang tidak bermatlamatkan redanya. Apa dia tu? Yang disebut dalam ayat dari setiap yang binasa kecuali setiap sesuatu binasa kecuali apa yang diharapkan wajah Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata-kata hikmah yang seterusnya daripada Hilal bin Yasaf. Katanya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," dia berkata, "falyudhin lihiyatahu wal yumsih shafatayhi wa yakhruju ila an-nasi hatta ka'annahu laysa bisaimin. Wa idza a'ta bi yaminihi falyukhifhu an shamili. Wa idza shalla ahadukum falyusdil sitra babihi fa inna Allah ta'ala yaqsamu thana kama yaqsamu rizq. Fa inna Allah ta'ala
yuqsimus thana kama yuqsimur rizq. Terjemahan dia, apabila tibanya hari salah seorang kamu berpuasa, hendaklah dia melumurkan minyak di janggut dan sapulah di bibir. Kemudian dia keluar kepada manusia seolah-olah diri dia tidak berpuasa. Dalam puasa tu orang tak nampak, dia tak nak tunjuk pula tanda-tanda dia berpuasa. Dia letak nak suruh kata puasa ke tak? Gitulah. Kalau dia cakap tak puasa, dia nipu pula. Tapi dia tak menipu. Sebaliknya dia tak nak tahu orang puasa, dia letak minyak sikit pada ni supaya tak nampak dia ni puasa. Nampak bibir dia basah je, tidak kira orang ni tak puasa. Tujuan apa? Sebab nak sembunyikan ibadat puasa dia. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata disebut bahawa kalau nak jaga niat, letaklah sesuatu sehingga menghilangkan tanda-tanda orang tahu dia puasa tu. Baik. Wa idza a'ta bi yaminih, dan apabila dia memberi dengan tangan kanan, sembunyikannya dari tangan kiri. Bunyi pula dengan tangan kiri. Nak sebab nak ikhlas ni. Dan apabila dia memberi dengan tangan kiri, maka dia sembunyikan pula bila dia memberi dengan tangan kanan, dia sembunyikan tangan kiri. Apabila dia salat, maka jatuhkanlah tirai dia, kerana sesungguhnya Allah memberikan puji-pujian seperti mana Allah memberikan rezeki. Inna Allah Ta'ala yuqassimur riya-ath-thana' kama yuqassimu ar-rizq. Allah bagi ni, puji-puji ni sama seperti bagi rezeki. Jadi pangkat kita janganlah duduk kita panggil kejar sangat. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, dia akan datang kepada kita seperti mana rezeki kita datang. Baik, kata lagi, diriwayatkan dari seorang ulama berkata, ma akhlasal 'abdu lillah illa ahabba an yakuna fi jubbin la yu'raf. Dia kata apa? Tidaklah seorang hamba dikira paling ikhlas kepada Allah sehingga dia suka berada pada perigi yang dalam serta tidak diketahui tempatnya. Punyalah nak menusuk, nak sembunyi daripada orang supaya orang tak nak kenal, maka bersembunyi dalam ibadat. Tapi janganlah kita kata melampau sampai pekat tak keluar langsung. Salat berjamaah dan sebagainya tu, kita pergi jumpa orang pun, insya-Allah ikhlas juga. Okay. Cuma kalau amalan-amalan tambahan tu dia tak nak bagi nampak, maka dia pun berdiri beramal seorang-seorang supaya ikhlas dia tu terjaga. Allahu Akbar. Kemudian dalam bab ikhlas ni juga, kata Fudail bin Iyad, la an akilu ad-dunya bil tabal wal mizmarin ahabbu ilayya min an akiluha bidinin. Demi Allah, aku makan habuan dunia dengan gendang dan seruling, lebih aku suka berbanding memakannya dengan agama. Ni dia kata jangan sampai kita ni jadikan dunia ni, jadikan agama ni tujuan dunia. Kalau nak urusan dunia, gunalah perkara-perkara dunia untuk dunia. Jangan sampai guna amalan akhirat untuk dunia, rugi. Pasal apa? Ikhlas tu tidak duduk situ. Diriwayatkan dari Malik bin Anas, qala li ustadhi Rabi'ah ar-ra'yu ma laka ya Malik manis safalah. Malik bin Anas kata, ya Malik manis safalah. Qultu man akala bidinihi. Faqala man safalatus safalah. Faqala man aslaha ad-dunya ghairihi bifasadi dinihi. Qala fasaddaqani. Guruku Rabi'ah ar-Ra'yi, dia berkata, wahai Malik, siapakah golongan bodoh? Nama Malik berkata apa? Orang yang makan hasil dari agamanya. Maknanya dia jual agama dia, dagang atas nama agama untuk dapat habuan dunia. Orang puji. Ni dia panggil agama rider, penunggang agama. Dia tunggang agama untuk dapatkan habuan dunia. Allah. Sehari dua hari ni kita tengok dalam Facebook mari tu, jual rupa je. Jual rupa je.
Agama lagu tu kau sifat dia. Agama ni sifat dia ikhlas kerana Allah. Bila ikhlas kerana Allah, ikut pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana kepentingan, bukan. Ni kalau kita buat kerana Allah, biar kerana Allah. Marilah rupa macam mana pun. Ni tak bila datang rupa tu cantik sikit, kita mulalah kata betul belaka dia buat pasal rupa cantik. Bila rupa tak cantik, habis salah belaka. Itu tak kena. Dia tak mengajar apa ke rupa cantik dapat pengikut ramai. Bukan masalah pengikut, masalahnya apa nilai dia sebenarnya, kebaikan yang nak dibawa. Kalau orang tu betul-betul ikhlas kerana Allah, dia tidak akan duduk dalam keadaan begitu, memfitnah diri dan juga orang lain. Kalau orang betul-betul ikhlas kerana Allah, dia sembunyikan diri dia. Ramai je keluarga-keluarga Rasulullah ni berbilion, beratus orang, beribu orang. Daripada dulu sampai sekarang, silsilah semua ada berlaku. Tapi tak ada seorang pun yang suka menonjolkan dirinya untuk dipuji sebagai keluarga Nabi. Apatah lagi mengambil kesempatan daripada orang-orang yang lemah dan juga orang-orang yang tidak mengenali hakikat tentang ajaran Islam. Jadi kena beringat hati-hati, jangan mudah terpengaruh dalam perkara-perkara ini. Kita buatlah kerana Allah. Kita buat kerana Allah, bukan kerana selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang paling bodoh dari yang bodoh ialah orang yang memperbaiki dunia orang lain dengan membinasakan agamanya sendiri. Man aslaha dunya ghairi bi fasadi dini. Rela nak baiki dunia orang lain dengan merosakkan agama sendiri. Jangan. Ni perkara yang sangat-sangat bodoh. Jadi maknanya apa? Apa kaitan dengan ikhlas? Dia buat amalan nak bagi orang lain elok, sedangkan dia merosakkan amalan dia sendiri. Orang lain tengok dia, oh aku senang hati tengok dia tu. Aku kat juruhnya menantu tu. Juruhnya bakal menantu tu. Dia pun semayang elok-elok. Dia nak puas hati siapa? Dia nak memberi kebaikan kepada orang yang melihat. Dalam masa yang sama, dia orang yang merosakkan amalan dia sendiri. Maka kata dia Malik bin Anas, orang ni lah paling rugi sekali. Okey? Orang ni paling rugi sekali. Dia nak memberi kesenangan kepada orang lain, tapi merosakkan amalan diri sendiri. Ini riak, bahaya. Bahaya. Okay, buat jangan kira lah tujuannya supaya orang tu rasa seronok, orang ni macam ni, orang tu macam ni. Orang belaka. Habis temu sendiri, tak ada. Amalan kamu binasa, hancur. Maka kata Imam Malik bin Anas, orang ni orang paling bodoh. Ya, kita ni biarlah orang tak puji, orang tak tengok, orang tak kata apa pun tak apa. Yang penting amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai rosak amalan kita sebab nak kokang-kokang, nak jaga hati orang tu, jaga orang tu pasal nak suruh orang ni kata macam ni baik berlaku. Tapi dalam masa yang sama yang kita sacrifice ialah amalan kita sendiri. Jadi kata Imam Malik ni orang yang paling tak cerdik. Diriwayatkan dari Ibnul Arabi, akhsarul khasirina man abda lin-nasi salihah a'malih wa baraza bil qabih man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Ibnul Arabi, serugi-rugi manusia ialah orang yang menzahirkan amalan baiknya di hadapan orang ramai, sedangkan dia menampakkan sisi keburukan yang sebenar kepada yang paling dekat dengannya, lebih dekat dari salur darah jantung dengan jantung. Apa tersebut? Orang paling rugi ialah orang yang menampakkan kebaikan amalan bila depan orang lain, tapi bila bersama dengan Tuhan yang Maha mengetahui, dia malah menzahirkan amalan-amalan buruk. Seolah-olah dia lebih bimbang kepada pengetahuan manusia yang terbatas, tapi dia tidak bimbang kepada pengetahuan Allah yang tiada batasan. Ini bahaya ikhlas ni. Dia bahaya sifat yang tidak ikhlas. Diriwayatkan dari Sufyan, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum la tazidul khusyu' ala ma fil qalbi faqad wadaha at-tariq fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab wa la takunu iyalan 'alal muslimin. Wahai qadi sekalian, angkatlah kepalamu,
Jangan khusyuk melebihi apa yang ada di dalam hati. Hati tak khusyuk mana tapi tunduk. Jangan kira. Sesungguhnya jalan telah jelas. Bertakwalah kepada Allah. Elokkanlah permohonan kamu kepadanya. Dan janganlah jadi orang yang meminta-minta kepada kaum muslimin. Dan yang terakhir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Diriwayatkan bahawa seorang ulama berkata, khawwiful mu'minina billah wal munafiqina bisultan wal mura'ina bin nas. Kata dia, takutkanlah golongan beriman dengan Allah, dan takutkanlah golongan munafik dengan pemerintah, dan takutkah golongan yang riak dengan manusia. Manusia ni kalau dia riak, takutkanlah dia dengan manusia. Sebab dia ni takut tu kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul musta'an. Kita bimbang perkara ni akan berlaku pada diri kita. Sebab tu kita mohon banyak-banyak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agar Allah jaga hati kita, Allah jaga niat kita, Allah ikhlaskan amalan kita sehingga kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita berhenti satu tu hari ni. Kita ambil tentang cabang iman yang ke-45 berkaitan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat faedah, dan mudah-mudahan Allah jaga niat kita, Allah jaga hati kita, Allah jaga ikhlas kita, sehingga akhirnya kita dapat menuai pahala yang bertimbun-timbun di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, kita berhenti setakat tu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.